Jatuh cinta tu musibah. Sebab kita tertimpa dengan perasaan, kita tertimpa dengan emosi. Tak pernah lagi kita dengar orang panggil dia ni naik cinta. Bismillahirrahmanirrahim. قال النبي صلى الله عليه وآله وبركاته والسلام سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في رفة وفي الغزة وفي الضفة وفي فلسطين وفي لبنان وفي الشام وفي ماليزيا وفي كل مكان وكل زمن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat menjadi asbab kita dibangkitkan dan didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan yang mulia dan menantikan masuknya waktu Isyak, kita bawakan perkongsian daripada kitab Asyratus Sa'ah berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, tanda kecil dan juga tanda besar. Pada malam ini bicaranya adalah terarah kepada satu alamat isyarat yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara berkaitan dengan apa yang disebutkan fenomena. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta takthura az-zalazil. Yang bermaksud tidak akan datang kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi. Diriwayatkan daripada Salamah bin Nufail As-Sukuni, dia berkata kami sedang duduk-duduk di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi menyebutkan suatu hadis yang di antara hadis tersebut isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa baina yaday sa'ah mautanu syadidun
wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Yang bermaksud sebelum terjadinya hari kiamat akan terdapat kematian-kematian yang mengerikan, dan sesudahnya akan terjadi tahun-tahun yang digelar sebagai zalazil, banyak dengan gempa bumi. Ibnu Hajar memberikan komentar dengan mengatakan dalam pencerahannya pada syarahnya, iaitu yang dikatakan telah banyak terjadi gempa bumi ini bermaksud banyak terjadi gempa bumi di negara-negara bahagian utara, begitu juga timur dan barat. Tetapi yang dimaksudkan oleh hadis itu ialah gempa bumi secara merata dan terus menerus, seperti mana termuat dalam Fathul Bari. Hal ini diperkuat dengan riwayat Abdullah bin Hawalah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan tangan baginda di kepala saya, kata Abdullah bin Hawalah. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya abna Hawalah, idza ra'aita al-khilafah qad nazalat al-ard muqaddasat faqad dhanatil dhalazil wal balaya wal umur al-'idham wasa'atu yawma idzin aqrabu ila an-nasi min yadi hadhihi min ra'sik. Wahai putra Hawalah, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan tangan ke atas kepala Abdullah bin Hawalah radhiyallahu an, wahai putra Hawalah, jika engkau melihat perselisihan telah berlaku di antara pimpinan, yang mana perkara tersebut terjadinya di tanah suci, maka ia adalah satu tanda telah dekat terjadinya gempa-gempa bumi, bala bencana dan perkara-perkara yang besar, dan hari kiamat pada waktu itu lebih dekat kepada manusia daripada kedua tanganku ini terhadap kepalamu. Hadis direkodkan dalam Musnad Imam Ahmad dan disebutkan juga pada catatan pinggir Muntakhab Kanzul Umal, Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, dimuatkan dalam Kitabul Jihad, bab fi ar-rajuli yaghzu wa yaltamisu al-ajra wal ghanimah. Dalam catatan daripada Imam Al-Hakim dimuatkan dalam Al-Mustadrak, dan kata Imam Al-Hakim ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Hanya saja Bukhari dan Muslim tidak memuatkan dalam sahih mereka. Perkataan Imam Al-Hakim ini dipersetujui oleh Imam Al-Zahabi dan juga disahihkan lagi oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'us Saghir. Yang disebutkan juga berkenaan dengan gempa bumi yang terkait pada kalimah zalazil. Ia adalah rentetan daripada kolaborasi dan juga kombinasi perkara-perkara yang memberi tuju tumpu kepada berlakunya fenomena tersebut. Ia digagaskan dan diasaskan pada dasar-dasar yang begitu banyak. Antaranya dimulakan dengan apa yang kita hadapi sekarang, sebagai contohnya gempa bumi. Begitu juga yang kita dapat lihat daripada perubahan iklim cuaca yang menyebabkan berlakunya fenomena air pasang besar yang mengakibatkan banjir dan sebagainya. Gegaran yang disebutkan apabila berlakunya gempa bumi tidak hanya terkait pada magnitud yang dicatat-catat pada skala Richter di atas permukaan darat, tetapi juga yang berkait rapat dengan plak tektonik yang berada di bawah dasar laut, yang akhirnya menyebabkan berlakunya tsunami yang menggila. Dan ini semua terkait dalam satu fenomena yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala kemuncaknya, iaitulah pada kedudukan al-zalzalah. Antara benda yang perlu juga untuk kita perhatikan dan kita cermati dalam menyantuni perkara ini adalah betapa ini semua adalah merupakan ibtila daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia datangnya dalam bentuk sayyibah yang kita gelar dengan kalimah musibah. Dan musibah ini pasti akan tertimpa dan ditimpakan kepada setiap daripada hamba Allah, sama ada dia termasuk dalam umat yang sudah pun beriman ataupun dia pergi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum beriman. Selama mana kamu adalah makhluk ciptaan Allah, kamu adalah hamba kepada Allah, maka kamu akan terkesan dan terimpak dengan perkara tersebut. Sebab itu namanya sayyibah, datang daripada kalimah sayyibah, musibah. Yang ini yang kita sebutkan musibah ni duduk dalam dua ketetapan. Ada musibah yang datang dalam bentuk yang kita rasa sukar untuk terima. Ada musibah yang datang dalam bentuk yang kita tak perasan pun benda itu musibah, tetapi dia tetap juga musibah. Sifat musibah ini diikat pada doa yang kita bacakan ketika mana turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an.
Hujan turun, dia tak pilih kepala siapa yang nak dibasahkan. Hujan turun, dia tak pilih orang mana yang nak dirintikkan air tersebut. Hujan turun tetap mengena pada setiap benda, setiap makhluk, setiap manusia. Dan tak ada pun hujan tu yang digelarkan sebagai alamat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengena pada kelompok yang beriman semata-mata, tidak. Dia pi kepada semua. Sebab tu bila sebut kata sayyiban, itu adalah nama sifat kepada hujan. Yang kita duk baca Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah barang yang jatuh ini, air yang menimpa ini adalah air yang memberikan manfaat. Dia punya datang pada zat air, tetapi sifat jatuhnya itulah yang dinamakan sebagai sayyibah. Kenapa dipanggil dengan sayyiban, bukan sayyib? Kerana sayyib itu satu titik. Tetapi kalau sayyiban ada alif di belakang, maksudnya titik dia banyak. Dan itu antara sifat hujan lah. Hujan dia turun mesti banyak. Dia tak ada turun satu titik saja di Kedah, kemudian dia turun pula satu titik di Pulau Pinang. Kalau satu titik itu bukan hujan. Dan lebih mendebarkan kalimah sayyiban ini yang menjadi kata akar kepada musibah, sebenarnya datang dalam dua piawaian utama yang kita sebutkan. Ada benda yang jatuh dalam keadaan baik, dan ada juga benda yang menimpa ini dikatakan buruk. Dalam bahasa Melayu kita panggil benda sayyib ini adalah jatuh. Dan jatuh ni dia ada banyak. Jatuh yang baik, ada juga jatuh yang tak apa nak baik. Jatuh yang tak baik yang selalu kita dengar, jatuh sakit. Kawan kencing manis, darah tinggi, bawah pinggang, jantung, 3 serangkai ke, 4 adik-beradik ke, kita panggil dia jatuh sakit. Kalau kata masjid ada buat pengumuman, ada seorang anak Quraish kita, dia telah ditimpa sakit, ataupun dia telah jatuh sakit. Dia jatuh ke? Tak, dia tak jatuh. Dia duduk okey je. Dia bukan kata berderemen muka, duk tibai tar, tak. Dia jatuh sakit tu sebab sifat sakit yang menimpa atas dia tu dikira sebagai jatuh. Boleh faham Ada orang menega, kemudian tak beroleh untung, bahkan semakin rugi pula perniagaan. Sampailah dia jatuh bankrupt. Dia jatuh ke? Tak, dia duduk atas bangku elok je. Dia duduk bersila atas lantai elok je. Tapi kenapa dipanggil jatuh? Sebab musibah. Sebab musibah. Sebab itu bila sebut kata jatuh sedemikian adalah jatuh yang kita nampak lah. Kesan berat, kata benda tu adalah satu ujian yang berat. Tetapi ada jatuh yang kita tak sedar, kata ia juga adalah musibah. Sebagai contoh, jatuh cinta. Jatuh cinta tu musibah. Sebab kita tertimpa dengan perasaan, kita tertimpa dengan emosi. Tak pernah lagi kita dengar orang panggil dia ni naik cinta. Pernah dengar ke memang orang Sembilan panggil naik cinta? Dia kata jatuh cinta. Habis tu apa yang naik? Angau. Dia naik angau. Dia jatuh cinta, dia naik angau. Kalau Masjid Sembilan buat pertandingan kayuh basikal, pusing daripada Masjid Sembilan, pi sampai ke Masjid Sabah Jaya, patah balik keluar mai ikut jalan belakang roundabout, pusing balik mai sini. Lepas tu bagi hadiah. Dia mula dengan segu hati, sampai nombor 3, sampai nombor 4, nombor 2, last kali juara. Setiap daripada satu hadiah yang nak diberikan pada nombor 3, nombor 2, nombor 1, tuan-tuan akan dengar orang yang akan buat pengumuman tu dia akan kata apa? Tempat ketiga naik kepada. Tuan-tuan akan dengar dia kata apa? Tempat ketiga jatuh kepada. Betul jatuh? Padahal benda tu bukan dia, orang yang bagi hadiah tu bukan hawin turun pentas. Tak. Dia bagi macam biasa. Tapi sifat musibah tu, nak abang kata musibah, dia tetap juga dipanggil dengan jatuh. Tempat ketiga jatuh, tempat kedua jatuh, tempat pertama pun jatuh. Tapi dia main dalam bentuk tu kita tak perasan kata dia adalah musibah. Sebab kita duk fikir al-qadr khair wa syarri min Allah tu jauh daripada postcode faham kita. Kita duk nampak benda tak baik itulah satu-satunya musibah. Kita duk nampak benda yang tak elok itulah satu-satunya benda yang dikatakan sebagai ujian daripada Allah. Sedangkan nikmat selama mana kita terima semua ujian. Dapat mak ayah, ada mak dan ayah ujian. Dapat pasangan ujian, dapat anak ujian, dapat gaji ujian, dapat kenaikan pangkat ujian, dapat penghargaan ujian, dapat pujian ujian, dapat sakit pun ujian, dapat segala benda yang tak apa nak seronok pun ujian, berita kematian, kecederaan, kemalangan juga semua ujian. Cuma bagaimana kita nak menyerahkan balik betapa ujian ini duduk pada gelanggang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ni yang hilang daripada kita. Sebab tu kita jadi shell, kita select, kita jadi orang yang tak letakkan kedudukan pada adil. Kita zalim pada setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan, sehingga akhirnya membuahkan satu
lencong faham yang jauh daripada jalur akidah yang sebenar. Sebab itu tuan-tuan, jangan pernah pandang remeh berkenaan dengan hujan yang turun. Yang mana kalau kita tidak reti menguruskan bagaimana untuk mengawal kadar turunnya hujan, bagi contoh pada bulan 9 hari itu, berlaku ayat pasang besar, dicatatkan di satu tempat bacaan turun hujan, kadar turun hujan dekat kawasan Pulau Pinang, cecahan air hujan pada hari tersebut mencecah 25.5 cm dalam takungan dia tu. Makna kata bila mereka cek, dia punya air dia tu terlampau banyak, sehingga mengakibatkan beberapa kawasan yang tuan-tuan sendiri maklum telah pun banjir. Ni bukan satu tu saja, kemudian dia mai gelombang kedua, dia mai gelombang ketiga baru-baru ni. Dan diperingatkan kepada kita untuk minggu lepas saja, kata 17 bulan akan ada fenomena air pasang besar. Sekali lagi supermoon akan mai, tingkat air di laut akan mula menaik. Pada ikut kalau tengok pada tide chart, carta pasang surut tu, air laut hanya akan pi paling tinggi 2.8 meter. Bermula daripada malam 17 hari bulan 10 sampai malam 24 hari bulan 10. Namun begitu, bila mana kita tengok trend pada hari ini, awan dengan gemawan yang berarak penuh dengan mendung berat, begitu juga dengan situasi yang berlaku di beberapa kawasan di negara kita, terutamanya di negeri jiran kita, Kedah, yang sampai hari ini masih lagi duduk dalam keadaan diberikan hujan dan juga banjir. Tak lupa juga di kawasan tengah Semenanjung, di Kuala Lumpur, di Selangor, penuh dengan segala perkara yang berkaitan dengan musibah bencana. Ada hujannya, ada banjirnya, tanah runtuhnya. Dan nak abang kata benda ni dia tak kira siapa. Dia boleh mai bila-bila masa saja, kerana dia berada pada perintah Allah Azza wa Jalla wa Ala. Seperti mana yang kita boleh tengok pada kedudukan bulan, bintang berdiri pada titik falaki yasbahun, begitu juga dengan segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di kalangan makhluk-makhluk ini diangkat setara menjadi jundullah, iaitu tentera-tentera Allah. Sebab tu bila mai dalam bab bencana, jangan pernah kita juah dengan bencana. Bila mai dalam bab musibah, jangan pernah bercakap macam tak ada Tuhan. Bila mai dalam bab musibah yang melanda seperti banjir, jangan pula kita mencela segala apa yang berlaku itu, kerana pasti ada hikmah yang begitu besar yang Allah Ta'ala persiapkan bagi golongan yang sabar. Begitu juga satu bentuk kehinaan yang paling hina, yang mampu membenamkan dan menenggelamkan segala kebongkakan dan kesombongan manusia yang hidupnya hanya untuk mencela dan juga mencelakakan segala perkara musibah yang Allah Ta'ala timpakan. Jadi lorongkan kedudukan kita untuk jadi orang yang sabar bila mana diberikan ujian ini. Dan banjir sendiri dalam pahaman kita, dalam ajaran Islam, ia bukanlah benda baru. Ditandakan seawal daripada keturunan yang kelima daripada Nabi Allah Adam AS, antaranya iaitu Nabi Allah Nuh AS. Begitu juga di zaman sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, sebelum Bu'ais Rasulullah SAW, kisah berkenaan dengan banjir besar yang merebak di kawasan Mekah sehingga menyebabkan kerosakan berlaku di Kaabah. Sampailah pembinaan semula Kaabah dilakukan, muncul cerita yang memuncakkan Al-Amin pada diri Nabi SAW dalam peristiwa meletakkan Hajar Aswad. Adakah kita lupa perkara itu juga ada sandar kaitnya dengan banjir? Dan bagaimana disebutkan selepas daripada Nabi SAW juga dicatatkan ada di kalangan sahabat sampai ke tahap melakukan tawaf ketika mana banjir dalam keadaan berenang melakukan tawaf. Bahkan direkodkan begitu banyak mengkisahkan tentang satu orang sahabat yang melakukan tawaf dalam keadaan berenang, iaitulah anak kepada Zubair bin Awam, anak kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, iaitulah Abdullah ibn Zubair bin Awam, yang mana dia direkodkan dalam beberapa catatan yang diketahui dia melakukan tawaf dengan berenang mengelilingi Kaabah di saat waktu tersebut banjir besar melanda kawasan Mekah. Dan kalau kita turunkan balik, kebaikan pada mencermati dan juga meneliti setiap daripada musibah yang Allah Ta'ala berikan bagi orang beriman, bahagian kebaikannya ada. Bukan takat dia dapat di dunia, tetapi juga kebaikan balasan itu akan dinikmati di akhirat.
Dan ini adalah jalan kita. Dan jangan pula kita jadi orang yang boleh memperlecehkan, memperkecilkan, meremeh-temehkan setiap daripada bencana musibah yang melanda. Kita doakan moga-moga saudara kita yang terkena dan terkesan daripada banjir ini, Allah Ta'ala kurniakan kekuatan, kesabaran dan kefahaman tertinggi kepada mereka. Moga-moga mereka menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dan harapnya mereka mampu untuk memuncakkan kesabaran yang tertinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mengharungi suasana banjir yang kita tidak minta ini. Kemudian tuan-tuan, daripada sekian dari perkara ini, kolaborasi dan kombinasi yang berlaku, ia sebenarnya memberikan satu tanggungjawab kepada kita, beberapa perkara. Yang pertama, apabila kita tahu dan kita faham antara perkara yang merodakkan ataupun yang menjadi asbab berlakunya gempa bumi dan sebagainya, berlaku daripada perkara-perkara yang kita sebutkan seperti banjir, seperti mana pengurusan air hujan dan sebagainya, maka kita kena jadi satu orang yang senantiasa cakna dengan setiap daripada perkara ini. Dan kalaulah tengok balik pada apa yang disebutkan dalam laporan berkenaan dengan 18 hari bulan 10, iaitu malam 17 hari bulan 10 tu, ayak yang cecah 28 meter di laut, risaunya adalah bila mana ombak dia punya estimate boleh pi sampai lebih daripada 3 meter ombak dia pada malam tu. Kalau tidak hujan, kalau hujan mengikut apa yang disebutkan oleh Jabatan Laut Pulau Pinang, boleh cecah sampai 3.6 meter. Itu laut. Dahlah besar, bergelombang dan hempas pulasnya pula menuju ke pantai adalah satu benda yang disebutkan membawa ribuan galen air daripada laut masuk ke dalam muara. Di Pulau Pinang kita tersekat dan kita tersepit kerana pembangunan berlaku di keliling di kawasan jajaran sungai-sungai utama, termasuklah di kawasan belah selatan yang bermudik sampai ke Sungai Krian. Begitu juga di belakang kita adanya Sungai Semilang, punca daripada Sungai Kulim turun ke Sungai Perai dan bermuara di situ. Kemudian di hujung utara kita ada Sungai Muda. Kalau tidak ada hujan pada hari tersebut, berkemungkinan statistik 3.1, 3.6 meter itu adalah ketetapan yang pastinya biasa. Tetapi yang risaunya, yang kalutnya bila berlakunya hujan. Sebab kalau kata hujan, air daripada hulu berkemungkinan mampu untuk mengalirkan 2,000 galen. Kalau tengok balik daripada Sungai Kulim dan juga punca daripada Sungai Kreh yang melalui kawasan Tasik Gelugong, yang akan nanti berkambung dan bercantum di kawasan sekitar Kampung Teruih dan bawa sampai ke sini, maka dia akan ada tambahan yang lebih banyak. Dan itu kalau dia teruih mai ke laut. Kalau dia tak teruih mai ke laut, maka dia akan merebaklah di kawasan laluan air sungai di jajaran Sungai Perai dan juga Sungai Kulim. Sebab itu usaha kita dalam menanggapi perkara ini dan juga menyikapi setiap daripada Allah, apa yang Allah Ta'ala timpakan adalah bagaimana kita perlu untuk memainkan peranan, memastikan betapa setiap yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini pastinya khair, pastinya baik. Seperti mana diungkapkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika mana ditanya oleh tabi'in, apakah yang dinyatakan pada kalam al-qadr khair wa syarr min Allah? Apakah yang dikatakan baik buruk datang dari Allah? Maka jawab Abdullah bin Umar, al-qadru khair wa syarr min Allah bermakna kullu khair. Semua baik. Tak ada satu pun yang tak baik. Yalah, kita akan berhadapan dengan kerugian, kita akan ada risiko penenggelaman harta benda, tetapi ia tetap juga masih dalam kedudukan yang baik selama mana kita adalah orang yang mengikat pada nilai keimanan. Tapi kalau kita duduk dalam sampul keduniaan, masih lagi memikirkan tentang keuntungan, duduk dalam keadaan tidak mampu untuk menerima fakta dan juga nyatanya Allah Ta'ala memilih kita untuk diberikan kunjungan musibah seperti itu, maka ia akan mencetuskan pergolakan dan pertembungan dalam diri yang berakhir dengan akibatnya rasa geram, dendam, taram, tak puas hati, putus asa kepada Tuhan. Wal'iyadzubillah. Jadi kita kena ambil semarak semangat supaya kita jadi orang yang senantiasa boleh menerima dan juga boleh menghadam betapa Allah Ta'ala memilih kita untuk diberikan ujian. Bahkan dalam riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, dia pernah juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir hadhihi al-ummah khasfu wa masqun wa qadhfu. Qalat ya Rasulullah atuhliku wa fina as-salihun? Qala na'am idza dhahara al-khabath.
pada akhir umat ini akan terjadi tanah runtuh. Nabi dah alamatkan akan berlaku banyaknya tanah runtuh. Lah duk jadi tak? Jadi. Sampai telan orang. Sampai menimpa orang. Menenggelamkan harta. Tadi pun ada di belah Melawati. Tanah runtuh. Daripada kawasan yang berketinggian lebih daripada 10 meter tinggi. Tanah runtuh. Tak cukup dengan tu beberapa hari yang lepas. Juga ada tanah runtuh. Tenggelam, timbus, jerlus, semua dah. Dan antara benda yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW ini telah memberikan satu pemetaan kepada kita betapa dunia sedang dipersiapkan menuju kepada kehancuran secara hakikat. Kita tolak dan kita usah sampai tak mau-mau pun tetap juga akan berlaku. Sebab itu dalam sambutan awal minggu itu, ketika mana SpaceX, Elon Musk melancarkan satu daripada roket dia, dan kemudian roket dia itu dibuat satu rekod baru, iaitu boleh patah balik dan boleh parking dekat Megazilla punya chopstick untuk grab dia punya roket tu. Dan ini tak pernah dibuat dalam sejarah astronomi, sejarah angkasawan, tak pernah dilakukan. Selalu roket dia akan tibai naik atas terus, lepas tu ruyuk mah. Dia tak ada boleh patah balik, dia boleh turun balik, dia boleh parking balik. Tapi yang baru-baru ni dia buat satu benda yang langka, yang bukan luar daripada kemampuan, tetapi benda tu sukar untuk dijadikan kenyataan. Melainkan hanya pada beberapa hari yang lepas, benda tu boleh dibuat. Dan bila kita tengok balik, kenapa usaha mereka begitu terdesak? Saya sebutkan terdesak dikarenakan oleh mereka sudah pun meletakkan satu kefahaman betapa bila bumi nanti dengan segala macam fenomena alam yang bakal menghancurkan segala perkara yang disebutkan sebagai keruntuhan, gempa bumi, tsunami, bumi tidak akan lagi tersisa walaupun barang mungkin seinci. Jadi mereka berfikiran dan berfahaman sudah tiba masanya untuk meninggalkan bumi. Dan salah satu jalurnya adalah dengan membina penempatan di planet-planet yang lain. Sedangkan kita ada indikator penanda aras kita. Bila mana Nabi SAW sebutkan zalazilu, itu permulaan, kemuncaknya adalah al-zalzalah, kehancurannya adalah kehancuran yang leluasa, menyentuh segala semesta. Alam jagat raya pasti akan tersungkur, terkubur, hancur, luluh, runtuh. Dan pada waktu itu tidak ada planet-planet yang mampu untuk menjadi tempat sebagai tempat penginapan ataupun kediaman bagi manusia lagi. Tapi bagi faham mereka tak? Bagi faham mereka cukup yakin dan rasa sungguh benar. Kalau nanti hancurnya bumi, tambah pula baru-baru ni di Amerika, 2 taufan landa, satu Helen dan satu lagi Milton. Kelajuan dia paras 5 dalam masa kurang daripada setengah jam. Sebelum ni 4. Maksud dia paras kekuatan kelajuan ribut tu terlalu kuat, maka dia akan bergerak daripada aras 1, aras 2, stage 1, stage 2 sampai stage 3. Yang baru-baru ni awal bulan 10 adalah stage 4. Kelajuan dia cukup laju lah. Tetapi yang baru saja berlaku adalah taufan Milton yang kelajuannya cecahan 260 km sejam. 260 km sejam. Kita pergi hantar Waisuku buat dyno pun ingat susah dapat. Kalau buat ada baru ni motor elektrik, dia pun boleh pukul dalam 210 lagu tu lah. Ini 260 km standard. Yang kita naik aras 5 tu. Sebab tu sampai ke tahap lepas kata kemuncaknya adalah cecah 320 km sejam. Dalam laju tu, dia punya burst satu lagi tujahan yang lebih kuat ketika mana pusaran tu semakin menekan ke tengah-tengah North Carolina. Dan pada waktu itu, kelajuan ribut tersebut cecah lebih daripada 320 km sejam. Cukup kuat. Mampu untuk mengangkat segala perkara. Rumah diangkat dengan begitu saja. Ada orang yang hilang keluarga, adik-beradik, pasangan, tak jumpa siapa. Bahkan bila mana mereka yang masih hidup berusaha untuk survive, mereka tak jumpa orang yang mereka kenal. Mereka jumpa dengan orang yang mereka tak kenal. Ada orang yang dia semata-mata nak cari kucing dia, dan dalam usaha dia cari kucing dia tu, dia boleh selamatkan beberapa orang. Sebab dia tak ada siapa dah melainkan kucing dia tu ya. Dan bila sebut kata benda ni adalah orang kaitkan berkenaan dengan apa yang mereka lakukan ke atas saudara kita di Palestin dan sebagainya. Kita akur perkara ini. Dan tambah pula bila isu berkenaan Florida, yang nanti kita akan sentuh juga berkenaan Florida itu secara khusus. Florida ni adalah satu tempat yang amat kuat yang dikatakan dalam beberapa teori akan munculnya Dajjal dan persiapan untuk menjemput kemunculan Tuhan itu. Sebab Florida ni adalah tempat panggilan Tuhan dalam bahasa kita. Dan dia bukan bahasa orang putih.
Dia guna bahasa asal tanah itu. Sebab tu dipanggil dengan Florida. Tapi bukan Florida yang dekat ubat gigi tu. Hak tu pun Florida juga. Kan? Saya tak mau pakai pula. Hak ni cerita Florida di Amerika tu. Dan betapa perlu banyak pembunuhan, kematian yang dijadikan korban untuk menjemput apa yang disebutkan sebagai penyelamat mereka itu. Yang tu satu lagi bab kita tak masuk. Cuma nak abang kata mata rantai yang menyambung dan menjadi sinambung kepada seluruh pergerakan fenomena alam ini, dia terkait rapat dengan daripada kesan dia, kejadiannya dan juga paling utama reason, causes, iaitu punca. Atau punca yang terawal adalah kemelesetan dan juga defisit iman di kalangan masyarakat umat. Manusia yang beriman sendiri pada hari ini duduk dalam keadaan terpicu untuk menjauhkan diri daripada ketaatan. Suka untuk berlenang dalam maksiat. Suka hanyut dalam kesenangan dan juga segala perkara yang berkaitan dengan dunia materialistik. Mereka mudah terjebak dengan kelompok-kelompok dahriyun, iaitu meletakkan alamat kehidupan mereka cuma berkisar tentang dunia semata-mata. Tak ada benda lain. Dan apabila berlaku ini terlalu tinggi, menjadi terlalu banyak, maksiat yang begitu leluasa, hiburan dipertuhankan, manusia yang tak sepatutnya diangkat, dijadikan tauladan secara paksa dalam masyarakat umat, maka kelompok-kelompok ini dengan segala usaha mereka, dengan segala strategi mereka, ia juga menjadi asas utama berlakunya apa yang disebutkan penimpaan balak. Yang kedua antara lain, bila kita sebutkan tentang kemaksiatan yang berterusan, atau benda yang selalu kita sentuh adalah apa yang dinyatakan, jangan pernah melakukan perkara-perkara terlaknat. Jangan pernah melakukan perkara-perkara yang menjemput musibah, bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Umar ketika mana bumi Madinah bergegar, maka dia ucapkan kalimah, kalaulah berlaku lagi gempa bumi ataupun gegaran di bumi Madinah, aku pasti akan meninggalkan Madinah. Maka ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa nak meninggalkan Madinah? Dia sebut, maksiat sahajalah punca kenapa bumi ini bergegar. Maka daripada indikator gegaran itu yang ditandai oleh Nabi SAW, zalazilu, ia yang disebabkan oleh segala macam bentuk kehancuran dititik mulakan dengan banjir dan sebagainya, tak lain tak bukan, dia adalah kerana peranan maksiat itu sendiri menjadi kata kunci dijemputnya segala bala bencana, dihimpunkan dan dilambakkan kepada kita pada hari ini. Bagi orang beriman, dia akan nampak betapa isu berkenaan dengan apa yang disebutkan sebagai contoh, mengangkat kelompok LGBT, menghiasi perjalanan hidup kita. Ini juga adalah satu perkara yang berisiko. LGBT disebutkan, kalau buat LGBT akan dapat LGBT. Apa itu? Longsoran tanah, gempa bumi, B banjir, T tsunami. Jadi kalau pulun duk buat, kalau dia tak buat pun dia duk redha dengan buat ni, dia duk angkat kelompok-kelompok ini, maka jaga-jaga. Takut nanti ia akan menisbahkan kerosakan yang melampau kepada kita. Yang ketiganya adalah yang paling utama, iaitulah kita meninggalkan kasih sayang sesama umat. Kita tidak lagi meletakkan kecintaan di kalangan orang beriman itu sebagai satu kemestian dalam kita membina watak peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi telah sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita berlaku banjir sekalipun di Kedah, kita tak rasa apa, tak rasa pun, tak ada rasa pun. Bukan kata simpati, empati pun tak mai. Tak ada rasa ihsan pun dekat diri kita. Yang tu Kedah kan. Ni berlaku banjir pula di Selangor, tu Selangor. Ni KL tu KL. Johor tu Johor, Melaka. Bila mai kat Penang, tahu pula kelang kabut, pray for Penang. Sebab tu kita abang kata kita ni hidup kadang-kadang duduk dalam keadaan pray when mampu. Tahu pray when mampu? Basikal dulu kalau pray when mampu, kita tak kayuh pun dia kayuh, kita kayuh pun dia kayuh. Bila pray when mampu. Tapi yang ni pray when mampu betul. Bila nak berdoa, bila mampu baru nak berdoa. Bila dah hidung tu dah disumbat dengan ayat-ayat banjir, masa tu barulah nak pray. Dan adakah ini yang diajak santunkan oleh baginda Nabi SAW? Tidak. Nabi memberikan kepada kita betapa kita perlu siap sedia dan bersiap siaga. Kedatangan musibah bala bencana bukan diukur pada kedudukan kita ni yang buat dah. Macam mana redha dan relanya kita melihat kemaksiatan. Kalau sampai hari ini masih lagi hidup kita beralamatkan hiburan, kita masih lagi suka kepada tunjang-tunjang kemaksiatan, maka selama itulah jangan bicara berkenaan dengan nusrah, pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita mengacuankan hidup kita jauh daripada lumrah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Kerana itu dalam hadis tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidatina Aisyah,
Ketika mana Sayyidatina Aisyah menyatakan, aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, atuhliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa padahal di kalangan kami masih ada orang-orang saleh? Maka apa jawab Nabi SAW? Naam, ya, tetap juga akan tertimpa walaupun di kalangan orang-orang saleh. Kerana apa? Kerana pada waktu telah pun berada dalam kedudukan idza zahara, apa yang dinamakan sebagai al-khabath ataupun al-khabathu. Kalimah khabath ataupun khabathu ni kita baca ketika nak masuk dalam tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal qaba'ith. Bila sebut kata khubuthi wal qaba'ith, golongan ini dipanggil dengan panggilan khabithina wal khabithat. Ia adalah satu ungkapan yang diletakkan kepada kelakuan ketidaksenonohan. Bila banyaknya berlaku tak senonoh, maka bersiap sedialah untuk menerima apa yang dibalakkan, apa yang diujikan, iaitulah berbentuk tanah runtuh, perubahan bentuk muka bumi dan juga kerusuhan. Dia punya pinpoint dia yang tu je. Bila diangkat perkara-perkara tak senonoh, cakapnya tak senonoh, pakainya tak senonoh, makannya tak senonoh, segala benda yang tak senonoh yang mula ditrendingkan dan dicartakan dalam setiap rangkuman tingkat sosial masyarakat, maka pada waktu itu kerja kita cuma bersedia untuk menerima balak. Hari ni ada tak isu berkenaan cakap tak senonoh berlambak. Sampai ke meja-meja kuliah pun cakap tak senonoh. Di tempat-tempat pengajian sekolah-sekolah pun tak senonoh. Bahkan dipaparkan di depan mata kita, baik media sosial ataupun media perdana, juga benda-benda tak senonoh. Program-program yang tak senonoh, tak meningkatkan iman, tak menebalkan taqwa, tak menunjangkan keyakinan kepada Allah, diberikan ruang seluas-luasnya. Yang kedua, ada tak yang disebutkan sebagai pakaian yang tak senonoh? Ada. Dengan cara pakainya, dengan benda yang dipakainya, sumber pakaiannya, semua tak senonoh. Kalau those day tahun 90-an kita nak cari orang lelaki Islam yang mungkin kita kata mai sembahyang Jumaat dan sembahyang raya saja. Nak jumpa orang lelaki Islam pakai selok pendek, tuan-tuan, Allahu Akbar, susah. Ibarat mencari jarum di dalam tepung. Kadang-kadang dah kena cucuk dengan jarum tu baru jumpa jarum tu. Dulu. 90-an, awal tahun 2000. Lah, kita keluar daripada rumah kita 2-3 langkah, jumpa dah orang Islam. Pasangannya bertudung. Bahkan kadang-kadang bertudung litup, berjubah hanya. Pasangan berstokin. Tetapi si lelaki suami ini suka dengan seluar pendek. Dan diletakkan alasan mazhab-mazhab tertentu dan sebagainya. Kita kata bukan itu bicara dan isunya. Kalau betul lah itu adalah kiraan tutup aurat, maka datanglah ke solat Jumaat ini hanya dengan pakai kain pelikat tanpa baju. Tutup tak aurat? Tutup? Pernah jumpa Tok Imam Masjid Sembilan pakai kain pelikat saja. Yang orang cempur untuk langkulah awal. Tapi nak abang kata benda tu tak senonoh dan diterima pakai. Dibiasakan, dinormalisasikan, bahkan didoktrinkan sebagai satu i'lan kepada anak-anak, kata benda ni tak ada apa. Apa yang kita mampu buat? Penegasan hukum dan sebagainya telah pun diutarakan. Kita usaha untuk tegakkan keyakinan, kembali sedar betapa ini perlu dijaga dan ditata rias serapi mungkin supaya jangan ada unsur-unsur demikian. Tetapi hari ini malu dengan sahabat-sahabat kita yang tak beriman pula. Kalau pi dekat pasar raya tu, boleh kata yang pakai seluar pendek orang Islam kita. Yang tak Islam pula pakai boleh sampai ke bawah, boleh tutup bagi habis. Kita ni pula jadi pelik, nak bagi salam pun 50-50. Sama macam Nabi sebut, kita nak bagi salam pun dah tak apa dah di akhir zaman. Sebab kita tak tahu Islam ke tidak. Jadi bila kita kata gitu, tengok orang-orang yang duk masuk masjid duk kata dekat orang pakai seluar pendek. Tak, kita nak petakan kepada orang yang duk masjid ni. Jangan duk buat perangai lagu tu. Kita pun ada anak menakan kita, adik-beradik kita, anak-anak kita yang berisiko tinggi disebabkan pengiklanan yang begitu dahsyat ni. Dan tidak ada satu, bukan tindakan lah, satu usaha untuk meredamkan perkara ini, membenamkan perkara ini daripada dinormalkan dalam masyarakat. Tak ada. Makan tak senonoh, berlambak. Dulu sampai ke tahap tom yam buat dalam mangkuk jamban pun orang beratuk makan. Dia mainlah dengan sikit-sikit dulu, dia kata apa, air kepai dalam pasu bunga ke apa ke. Habis pasu dekat kedai barang plastik tu. Pergi beli, pergi jual. Dia kata buat teruk ke? Tak. Dia adalah miftah, pembuka. Bila kita duk merepek tu, dia akan mula mai.
nama teluk apa nama roti canai teluk berdene. Dalam kaedah hukum fiqh, danir adalah satu jenis najis. Ayak bisa tu danir. Yang kita panggil berdene tu yang tu, bukan pada makanan. Buka balik dalam kamus lama, kita takkan jumpa danir tu disabitkan dengan makanan. Tak nak. Dia hanya berkaitan dengan luka, bekas luka dan juga ayak bisa. Hak itulah danir. Tapi main kat kita teluk roti canai teluk berdene, kan? Sedangkan benda tu bukan benda yang sepatutnya disenonohkan. Ia adalah benda yang tak sepatutnya. Tu tak campur oleh dengan benda-benda yang menggunakan kaedah Muslim friendly, diketepikan halal. Tak payah duk halal-halal. Kalau pergi Amerika, kita sebut itu dia ada 3. Dia ada halal non-alkohol. Dia ada halal no pork, no lard. Dia ada halal zabiha. Kalau tuan-tuan esok kok minggu ni tak tahu pergi mana, ada duit lebih, pergi Amerika sah. Pergi cari buah avocado kata. Kan sampai-sampai sana nak cari halal zabiha. Halal zabiha tu adalah halal yang sama macam kita. Tapi kalau dia tulis halal saja dan dia kata dia bukan halal zabiha, dia antara dua. Iaitu halal yang non-alkohol ataupun halal no pork no lard. Iaitu tidak ada unsur kekhinziran dekat situ. Dan masih lagi ada orang Islam kita yang mengenepikan benda tu. Alasannya pernah nampak orang Islam pakai tudung masuk kedai tu pergi makan. Pernah nampak ada reviewer makan roti bakar dengan begitu berselera, minum kopi yang begitu sedap dihirup. Bila tengok kat luar, papan tandanya tidak mengemukakan sebarang tandaan sijil halal. Dan staf tempat kerja tu pun tidak ada pun yang Islam. Tapi dipuncakkan dan diiklankan dengan begitu dahsyat. Siapa? Dia punya ejen. Ejen-ejennya adalah orang yang mengucapkan kalimah syahadah. Orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemana hilangnya rasa keihsanan dalam diri mereka? Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara wa innahu yarak. Dia bukan isu berkenaan dengan benda tu bersih, hygiene semata-mata. Kita berada dalam kedudukan nak memanjang lebarkan ia sebagai jambatan penghubung selepas daripada kematian menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidaklah tercatat-catat wujudnya perkara-perkara yang boleh dipertikaikan kesalehan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kata Nabi SAW, ya benar. Benda ni semua akan berlaku idza zaharal khabath, iaitu ketika mana ketidaksenonohan, benda-benda buruk diangkat, benda-benda mangkak dinyatakan, kedudukannya tinggi dan mulia dalam masyarakat. Dan pada waktu itu, kerja orang beriman hanya bersiap siaga, menantikan bila ditimpakan bala. Bahkan dalam satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dimuatkan dalam Kitabul Fitan, bab al-khusuf, menyatakan bagaimana Nabi SAW bersabda, baina yadis sa'ah maskhun wa khasfun wa qadhfun. Kata Nabi SAW bermaksud menjelang datangnya hari kiamat akan terjadi perubahan bentuk muka, tanah runtuh dan kerusuhan. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa kaum zindiq dan juga qadariyah. Zindiq ni golongan zanadaqah, golongan yang mereka reka hadis, buat hadis palsu dan kemudian mereka luaskan di kalangan masyarakat, sebarkan, semarakkan dengan mengatakan kalau buat begini-begini akan dapat nikmat balasan ganjaran begini-begini. Dulu duk jumpa banyak. Bila mana mai semayang tarawih, mereka bagi jadual tu kan. Mereka bagi takwim tu. Malam pertama semayang tarawih dapat ni, malam kedua dapat ni. Banyak yang kita jumpa adalah perkataan yang dimunculkan dan dimasyurkan oleh kelompok zanadaqah, golongan zindik. Mereka ni kalau buat satu benda, mereka cerita cukup sampel akan dapat, kalau siapa baca Quran sekian-sekian ayat pada waktu sekian akan dapat balasan di akhirat kelak, burung yang berparuh dengan delima, matanya seperti mana mata zamrud, bulunya pelepahnya daripada emas, macam-macam. Dan bila kita tengok tu dia melampau sangat, maka kelompok ni adalah kelompok yang dikenal sebagai zanadaqah ataupun kaum zindiqah. Yang keduanya adalah qadariyah. Qadariyah ni kelompok yang meletakkan usul takdir itu pada faham yang jauh daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak mengatakan seperti mana yang kita faham al-qadr khair wa syarr minallah. Tidak. Mereka lencongkan, mereka condongkan kepada keadaan yang lain daripada situasi faham yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Yang mana disebutkan akan ditimpa perubahan bentuk muka bumi dan juga kerusuhan, khusus kepada kelompok zanadaqah dan juga qadariyah. Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan daripada Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innahu sayakunu fi ummati maskhun wa qazfun wa huwa fi zandiqiyah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya akan terjadi perubahan bentuk muka dan kerusuhan pada umatku, iaitu pada kaum zindiqah dan qadariyah. Dan riwayat Tirmizi disebutkan, fi hadhil ummah atau fi ummati qasfun atau maskhun atau qazfun fi ahli al-qadr. Pada umat ini atau pada umatku akan terjadi tanah runtuh atau perubahan bentuk muka bumi atau kerusuhan, iaitu pada kaum qadariyah. Riwayatkan daripada Imam At-Tirmizi, Abwabul Qadr, dalam bab Abwabul Qadr. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin As-Sahar Al-Abdi, daripada bapaknya, dia berkata, telah bersabda Nabi SAW, la taqumu as-sa'ah hatta yukhsafa biqabail fayuqal man baqiya min bani fulan qala fa'araftu hin qala qabailu annaha al-arbi li'anna al-ajama tunsabu ila qaraha. Tidak akan datang daripada hari kiamat sehingga terjadinya tanah runtuh pada beberapa kabilah. Lalu ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang masih ada dari Bani Fulan? Baginda Nabi SAW menjawab, engkau akan tahu ketika kabilah-kabilah itu mengatakan bahawa mereka adalah bangsa Arab, sebab kaum Ajam, yakni bukan Arab, membangsakan diri mereka kepada negerinya masing-masing. Bangsa yang kenal kabilah Arab semata-mata, bila ditanya dia akan sebut Arab, cuma Arab saja. Tapi kalau kata selain daripada Arab, iaitulah Ajam, dia dikenal dan dia dilabel dengan pelbagai nama, dikarenakan mereka mengikut pada tempat duduk mereka. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dia berkata, aku mendengar satu orang isteri kepada Al-Qaqqa, iaitu Buqairah, isteri kepada Al-Qaqqa bin Abi Hadrat radhiyallahu an, berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar. Dalam maksud sabdaannya, Nabi SAW berkata, bila kamu mendengar berita bahawa tenteraku terjerumus ke dalam tanah runtuh di tempat yang dekat dengan Madinah, maka kiamat pun terjadi. Merujuk kepada satu kawasan yang dinamakan sebagai Baidah pada bab berkenaan dengan munculnya Imam Al-Mahdi ketika dikejar oleh 300 tentera yang berpangkalan daripada Madinah menuju ke kawasan Mekah. Tanah runtuh itu sudah terjadi di beberapa tempat di timur dan barat pada zaman sebelum kita ini. Dan pada masa kita sekarang ini banyak sekali terjadi tanah runtuh di pelbagai kawasan. Ini merupakan peringatan akan datangnya azab yang pedih daripada Allah terhadap hamba-hambanya, serta sebagai hukuman bagi ahli-ahli bid'ah dan juga maksiat, agar manusia dapat mengambil pengajaran dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula hadis yang berupa ancaman kepada ahli-ahli maksiat, iaitu para pemain muzik dan juga peminum arak, dengan tanah runtuh, perubahan bentuk muka bumi dan juga kerusuhan. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, fi hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun faqal rajulun minal muslimin ya Rasulullah wa mata dhalik qala idza dhaharatil qiyan wal ma'azifu wa syuribat al-khumur. Pada umat ini, kata Nabi SAW, akan terjadi tanah runtuh, perubahan bentuk muka dan juga kerusuhan. Lalu ada salah seorang daripada orang Islam bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bilakah terjadinya perkara ini? Mata zalik, bila nak berlakunya benda ni? Maka baginda Nabi SAW menjawab, idza dhaharatil qiyan, iaitu apabila di sana sini telah banyak penyanyi. Kemudian wal ma'azifu, dan juga alat-alat muzik, wa syuribatil khumur, dan diminumnya arak-arak, dijadikan perkara biasa. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Malik Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyashrabanna an-nas min ummati al-khamr yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi yakhsifu Allahu bihim al-arda wa yaj'alu minhum al-qiradatu wal khanazir. Sesungguhnya akan ada manusia dari umatku, kata Nabi, yang minum khamar. Namun pada waktu itu khamar dinamakan dengan nama yang lain, atas alasan impak kesannya juga menuju pada tujuan yang sama, baik ia bercenderung ke arah kemabukan, ataupun dikanakan oleh tingkat elit kehidupan, ataupun dikanakan oleh nak kepada apa yang disebutkan sebagai percampuran sosial pada waktu itu. Maka diminum minuman tersebut dan dinamakan dengan nama yang lain. Dan kepala mereka, kata Nabi SAW, dipenuhi dengan alat-alat muzik. Bergenderang di dalam kepala mereka cuma paluan-paluan muzik belaka, tanpa ada perkara-perkara yang dimuatkan untuk mengingat dan mengenang Allah dan Rasulnya,
Tidak ada ruang untuk didengar segala perkara kebenaran, dan Allah akan menimpakan tanah runtuh pada mereka dan menjadikan mereka sebahagiannya kera dan juga babi. Sunan Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan bab Al-Uqubat, dan hadis ini juga disebutkan sebagai sahih daripada Al-Albani dalam Sahihul Jami' As-Saghir. Perubahan bentuk muka ini boleh diertikan sebenarnya pada kedudukan hakikat, dan juga boleh diertikan dengan maksud maknawi, iaitu yang menyatakan pada maksud yang tersirat, bukan maksud yang sebenar. Al-Hafiz Ibnu Kathir, Abu Fida bin Ismail rahimahullah ta'ala menafsirkan Al-Masq, perubahan bentuk muka, mengambil daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Sebagai perubahan bentuk muka yang sebenarnya bukan secara maknawi, dan pendapat ini merupakan pendapat yang kuat, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan sebagian besar ulama-ulama di kalangan imam-imam tafsir muktabar. Mujahid, Abu Aliyah dan juga Abu Qatadah berpendapat bahawa perubahan bentuk muka itu secara maknawi, yakni yang diubah itu ialah hati mereka, yang mana seperti hati merujuk kepada mental, spiritual dan juga kerohanian, menjadi seperti mana kera. Hati mereka itu bersifat dan bersikap seperti kera, dan bukan yang diubah itu muka dan juga fizikal mereka. Ibnu Hajar mengutip daripada Ibnu Al-Arabi pada dua pendapat, dan beliau menguatkan pendapat yang pertama yang dimuatkan dalam Fathul Bari, sedangkan Syekh Rashid Ridha menguatkan pendapat kedua dalam tafsirnya, iaitu tafsir Al-Manar, yang dimaksudkan adalah perubahan akhlak, yakni mental, dan juga perkara-perkara dalaman mereka menjadi sifat dan sikap kemonyetan dan kekeraan. Yang tu bagi orang yang diletakkan pada kedudukan, ditimpakan musibah, bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena melakukan segala kemaksiatan. Ibnu Hajar kata maknawi, memang betul-betul tukar jadi kera. Manakala yang disebutkan Rashid Ridha ini dalam tafsir Al-Manar diambil pada berkaitan dengan mental. Imam Ibnu Kathir menganggap pendapat yang diriwayatkan daripada Mujahid itu sebagai pendapat yang jauh daripada kebenaran, dan beliau berkata sesungguhnya itu adalah pendapat yang aneh dan bertentangan dengan zahir kalimat di tempat ini dan juga lainnya. Dan disebutkan di penghujung perkongsian pada malam ini adalah betapa persiapan kita sebagai orang yang beriman dalam menyikapi setiap daripada musibah bala bencana yang ditanda mulakan baik daripada banjir maupun hujan lebat, air pasang besar dan sebagainya, yang nanti akan bertitik tolak berlaku segala macam tanah runtuh, gelongsoran tanah dan sebagainya. Itu semua adalah termaktub dalam apa yang telah diqadarkan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan setiap daripada kita dipilih untuk menerima ketentuan itu, dikarenakan kita berdiri pada titik la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Cuma apa yang perlu untuk kita semangatkan dalam diri, tingkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nyata-nyata syukur betapa Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan setiap daripada limpahan kenikmatan, ujian dan juga bala bencana ini demi untuk mengembalikan kita ke track yang sebenar, ke jalan yang benar. Maka dari itu, jadilah kita orang yang senantiasa meletakkan rasa simpati dan juga empati di atas ditimpanya musibah bala bencana ini, bukan takat hanya pada diri kita sahaja, tetapi juga pada saudara-saudara kita. Dan lebih-lebih lagi kita terus doakan kebaikan pada saudara kita di Gaza yang pada hari ini juga diberikan satu kedudukan ujian yang begitu hebat. Kalau kita di sini dibanjirkan dengan timpanya hujan, mereka luruan peluru yang ditimpakan. Sampai wakil daripada Jepun ketika mana diberikan hadiah Nobel menangis teresak-esak, dan dia katakan dia adalah orang yang tak layak untuk menerima hadiah ini selama mana Gaza masih lagi diberikan tekanan yang begitu melampau. Semalam diletupkan kawasan pelarian, dah tak boleh nak pergi mana. Mereka duduk di depan bahagian hospital tu, kemah yang dibuat daripada tarpan dan juga kain ditimpakan dengan beberapa letupan, dan akhirnya merebakkan api membakar seluruhnya di depan saudara-saudara mereka. Tak boleh nak buat apa, tak boleh nak tolong, sebab dia punya serangan tu berterusan. Bila habis satu-satu, mereka nak masuk tak boleh nak pergi sebab terus dia punya serangan tu. Dan apa yang mereka mampu lakukan adalah melihat setiap daripada tubuh-tubuh di hadapan mereka syahid,
berada dalam keadaan rentung dibakar, hangit diasap dan juga disalai oleh kekejaman makhluk ini namakan sebagai kera-kera ini. Kerana itu tuan-tuan, teruskanlah usaha takat mana yang kita mampu dan patut padan mengikut pada apa yang kita asalkan boleh sesuai untuk kita hadapkan dan kita boleh jadikan ia sebagai satu perkara yang dicatat-catat, dibawa dan diangkat sebagai kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla wa Ala di akhirat kelak insya-Allah. Jadi moga-moga takat turut perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Mohon halal masa yang diberikan. Kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.